Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Yusof Ishak semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan kitab Fathul Bari kita pada hari ini. Baik, jadi hari ini ya kita akan menyambung perbincangan bab kita yang ke-39 dan insya-Allah kita akan selesaikan perbincangan bab 39 ya pada hari ini. Dan kita sekarang akan membincangkan hadis bernombor 113. Ya, berada di halaman 329. Hadis 113 halaman 329. Banyak betul nombornya kat situ kan. Okay, bab 39 penulisan ilmu. So kita sekarang berada di bahagian yang terakhir dalam perbincangan kita berkenaan dengan bab ini. Dan kita akan masuk kepada perbincangan hadis ke 113 halaman 329. Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya di sini. Dia bukan hadis lah ya, lebih kurang kepada sebuah riwayat yang sahih berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ma min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadun akthara hadithan anhu minni. ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. Baik, maksudnya di sini ya, Ali ibn Abdullah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Amr meriwayatkan kepada kami dan dia berkata, Wahab ibn Munabbih mengkhabarkan kepadaku dari saudaranya yang mana dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata di sini, tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak mengumpulkan hadis selain aku kecuali Abdullah ibn Amr, kerana dia menulis hadis sementara aku tidak. Jadi ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis 113 yang mana beliau mengatakan bahawa Abdullah ibn Amr memiliki hadis yang banyak kerana beliau menulis hadis. Okey, kerana beliau menulis hadis. Namunnya kita lihat di dalam perbincangan berkenaan dengan statement yang dikeluarkan ataupun kenyataan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tadi, ada pelbagai pendapat yang dikeluarkan untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau. Di sini ya, boleh sila rujuk, saya minta secara bersama di sini kita sila rujuk pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 330. Kita ada pelbagai maksud yang dikemukakan untuk kenyataan yang diucapkan oleh Abu Hurairah itu tadi. Jadi rujuk muka surat 330. Saya tidak pasti jika sekiranya ada di kalangan jemaah di Masjid Yusof Ishak yang memiliki cetakan yang sedikit berbeza, mungkin ya boleh cuba cari hadis 113 dalam bab 39. Kemudian pada syarah hadis sila rujuk pada perkataan fa innahu kana yaktubu wala aktubu.
Di situ bermula perbincangan berkenaan dengan pendapat yang diutarakan oleh Abu Hurairah itu tadi. Baik, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengemukakan kepada kita dengan beberapa pendapat berkenaan apa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah tersebut. Jika kalau muka suratnya sama dengan muka surat saya, kita berada pada muka surat 330 untuk membincangkan maksudnya. Baik, di sini kita dapati disebutkan di atas situ, di perenggan yang pertama sekali di atas dia kata gini, dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa Abu Hurairah yakin tidak ada seorang sahabat pun yang memiliki hadis Nabi SAW lebih banyak daripada hadis yang dimiliki olehnya. Jadi dia yakin dia ada hadis yang banyak. Itu betul. Tidak ada para ulama hadis yang menafikan tentang kenyataan ini. Memang Abu Hurairah memiliki hadis yang lebih banyak daripada sahabat yang lain. Tapi beliau ada berikan pengecualiannya di sini. Beliau kata kecuali Abdullah ibn Amr. Namun fakta berkenaan dengan hal ini jauh daripada apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu tadi. Kerana kita dapati bahawasanya hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis Abdullah ibn Amr. Ya, lebih banyak daripada hadis Abdullah ibn Amr. Baik, di sini kita lihat pada pendapat yang pertama berkenaan dengan kenyataan yang diucapkan oleh Abu Hurairah itu tadi, ada yang mengatakan bahawa hanya saja mungkin yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah dalam kenyataan beliau ialah mungkin hanya saja hadis yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr itu dalam bentuk tulisan. Mungkin banyak hadis yang dimiliki oleh Abdullah ibn Amr adalah dalam bentuk tulisan. Tetapi kalau Abu Hurairah penulisannya hadis yang banyak beliau miliki adalah dalam bentuk hafalan. Kekurangan Abu Hurairah di sini ialah kerana beliau tidak menulis hadis. Tetapi Abdullah ibn Amr beliau menulis hadis. Itu dikatakan kemungkinan. Ya, kemungkinan bila kita guna perkataan kemungkinan bermakna tidak semestinya tepat. Ya, kemudian di sini jemaah sekalian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada mengemukakan kepada kita dengan 4 pendapat yang berikutnya. Kalau kita lihat di situ, cuba cari perkataan pertama. Okey, pertama dia kata begini, Abdullah ibn Amr lebih banyak mengisi waktunya dengan ibadah daripada mengajar, sehingga hadis yang diriwayatkan pun menjadi lebih sedikit. So ini kita nak kata, macam tadi kan kita kata Abu Hurairah hadisnya lebih banyak. Kenapa hadisnya lebih banyak? Kerana begini, Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi kalau Abdullah ibn Amr tidak, beliau lebih banyak mengisi waktunya dengan beribadah, daripada mengajar. Itu yang pertama. Kedua, setelah negeri ditaklukkan oleh kaum muslimin, bermakna begini, setelah kerajaan Islam Madinah pada masa itu meluaskan jajahan mereka, kita dapati Abdullah ibn Amr radhiyallahu an lebih banyak tinggal di Mesir dan juga kota Taif. Berbeza dengan Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, beliau memiliki hadis yang lebih banyak daripada Abdullah ibn Amr. Kenapa? Kerana begini, Abu Hurairah lebih banyak tinggal di Madinah. Dalam keadaan dia tinggal di Madinah yang banyak masanya dihabiskan di Madinah itu tadi, dia memberikan fatwa dan menyampaikan hadis sehingga dia wafat. Itulah sebabnya mengapa orang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah jika nak dibandingkan daripada Abdullah ibn Amr. Okey, dan Al-Bukhari menyebutkan para tabi'in meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah kurang lebih 800 orang. Maknanya ramai itu di situ. Dan jumlah ini tidak terdapat pada sahabat yang lain. Maknanya apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah itu tadi kan, bukan kita nak cakap tak berapa tepat, mungkin di situ dia jauh daripada kenyataan yang sebenar. Dan kemungkinanlah kita boleh ambil kepada pendapat yang pertama tadi kita sebutkan, bahawa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah ialah berkenaan dengan dari sudut penulisan. Mungkin
Abu Hurairah ni dia tak banyak menulis, tapi yang banyak menulis hadis ialah Abdullah ibn Amr. Itu yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah. Mungkin saya kata mungkin. Baik, seterusnya kita ada pendapat yang ketiga di sini. Pendapat yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu an secara khusus memperoleh doa Nabi agar tidak lupa terhadap apa ataupun terhadap setiap hadis yang beliau sampaikan. Sebagaimana, itu tak apalah. Baik, yang keempat pula kita kata begini. Abdullah ibn Amr dia pergi ke Syam dengan membawa buku-buku ahlul kitab dalam jumlah yang begitu banyak. Sehingga saat itu dia membaca kitab-kitab tersebut dan menyampaikan isinya. Oleh kerana dia membacakan kitab tersebut, kita dapati pada masa itu sebahagian imam dari kalangan tabi'in tidak meriwayatkan hadis darinya. Dan perbahasan itu tadi berkenaan dengan pelbagai maksud dari kenyataan Abu Hurairah ditutup oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya ini dengan wallahu a'lam. Bermakna kita pun tak pasti mana satu yang tepat di sini. Tapi yang pastinya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis jika nak dibandingkan dengan Abdullah ibn Amr. Itu kepastian yang tak dapat kita nafikan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Sementara kita dapati kenyataan Abu Bakar itu tadi, kenyataan Abu Hurairah itu tadi, dia yang mengatakan aku tidak menulis hadis, dia bertentangan dengan riwayat Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan. Okey, kalau dalam kitab kita perbincangan ini terdapat dalam subtopik catatan penting. Cuba cari. Okay, catatan penting di situ ada membincangkan berkenaan dengan bertentangannya pendapat yang beliau keluarkan itu tadi, yang mana beliau kata beliau tidak menulis dengan riwayat yang kita boleh dapati daripada Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan. Apa kata beliau dalam riwayat ini? Baik, Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan bin Amr bin Umayyah, dia berkata begini. Sebuah hadis disampaikan di hadapan Abu Hurairah. Maknanya dia ceritakan tentang satu peristiwa yang mana ada sebuah hadis disampaikan kepada Abu Hurairah. Kemudian dia kata, Abu Hurairah memegang tangan aku, lalu menarikku ke dalam rumahnya. Dia pegang tangan dia, kata jom masuk rumah, macam tu kan. Kemudian lantas dia menunjukkan kepada kami sebuah catatan yang berisikan hadis Nabi SAW. Kemudian dia kata begini, hadis tersebut tertulis di dalam catatanku. Dia dengar satu hadis, kemudian dipanggil Al-Hasan itu kan tadi kan, Al-Hasan ibn Amr ibn Umayyah. Kemudian dia kata kepada dia bawa masuk rumah dia, ditunjukkan dalam satu buku tu. Dia kata apa? Tengok hadis ni yang tadi kan kita dengar tu ada dalam catatan, ada dalam catatan saya. Jadi tadi kan Abu Hurairah kata apa? Dia tak menulis hadis. Sebab itu di sini Imam Ibn Hajar kata ianya bertentangan dengan apa yang ada dalam riwayat Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan itu tadi, yang menunjukkan bahawa Abu Hurairah dia sendiri jemput beliau masuk ke rumahnya, kemudian tunjukkan kepada beliau berkenaan dengan catatan yang beliau miliki. Namun begitu jemaah sekalian, kita dapati di sini ada pengharmonian pendapat ataupun gabungan pendapat yang dibuat oleh Imam Ibn Abdul Bar ketika beliau menyebutkan berkenaan dengan pendapat ini, yang mana beliau mengatakan hadis Hammam di atas, iaitu hadis yang sedang kita bincangkan ini bernombor 113 ni lebih kuat daripada kalau nak dibandingkan dengan apa yang disebut oleh Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan itu tadi. Jadi beliau kata gini, dan makna kedua riwayat tersebut juga boleh digabungkan. Kita tak menafikan apa yang disebutkan oleh Ibn Wahab dari Al-Hasan Ibn Amr Ibn Umayyah juga ada benarnya. Dan hadis kita yang ke-113 ini yang mengatakan Abu Hurairah tidak menulis juga kuat. Kedua-duanya kuat. Jadi di sini bila kedua-dua riwayat tersebut didapati ada kekuatan yang tersendiri, maka dia menggabungkan makna daripada apa yang terdapat dalam kedua-dua riwayat itu tadi. Bagaimana dia gabungkan? Dia kata begini, Abu Hurairah tidak menulis hadis pada masa Nabi,
pada zaman Nabi dia tidak menulis hadis. Tetapi kemudian dia menulisnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya Ibnu Abdul Bar nak kata gini, Abu Hurairah dulu dia tak tulis hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis kita yang ke-113 yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Tapi kemudian setelah Nabi SAW wafat, beliau menulis hadis. Dia gabungkan kefahaman kedua-dua hadis itu tadi dengan sedemikian. Namun, ya, kita dapati Imam Ibn Hajar dia kata begini ketika dia cuba menggabungkan hadis 113 dengan apa yang terdapat pada riwayat Ibn Wahab ini. Dia kata gini, ya, menurut saya, iaitu menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini, ada bentuk penggabungan kedua riwayat ini yang lebih kuat daripada apa yang diucapkan oleh Ibn Abdul Bar itu tadi. Maka dia kata, iaitu dengan mengatakan bahawa catatan hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah tidak menunjukkan bahawa dia sendiri yang menulisnya. Tak semestinya catatan yang dimiliki oleh Abu Hurairah dia yang tulis. Mungkin ada orang lain yang tulis, lalu serahkan catatan itu kepada dia. Kan ini adalah pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau kata begini, sebab sebelumnya disebutkan bahawa dia tidak menulis. Bererti catatan tersebut bukan tulisannya, tetapi ditulis oleh orang lain. Ini kalau kita nak ambil pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah berkenaan bagaimana untuk menggabungkan hadis kita yang ke-113 yang dikatakan bertentangan dengan riwayat Ibn Wahab dari jalur Al-Hasan itu tadi. Okey, pendapat Ibn Abdul Bar mengatakan bahawasanya kalau nak gabungkan kedua-dua hadis itu tadi, supaya kedua-dua riwayat itu tadi supaya tidak berlakunya pertentangan ataupun tak nampak clash lah, kan maksud dia di situ. Jadi dia kata apa? Mungkin masa awalnya ketika Nabi SAW masih hidup, itu pada zaman Nabi, Abu Hurairah tidak menulis. Tapi setelah Nabi SAW wafat, Abu Hurairah mula menulis. Itu pendapat Imam Ibn Abdul Bar. Tetapi kalau kita mengambil kepada pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai pensyarah kepada kitab yang sedang kita bincangkan ini, beliau kata mungkin apa yang ada pada tangan Abu Hurairah yang disebutkan dalam riwayat Ibn Wahab itu tadi sebenarnya bukan ditulis oleh beliau, tetapi ia ditulis oleh orang lain. Kemudian beliau miliki catatan yang ditulis oleh orang lain itu tadi. Okay. So ada dua pendapat lah. Tapi jangan gaduh-gaduh sebab kedua-duanya boleh sahaja dipegang. Dia tidak menjadi masalah di sana. Cuma yang kita nak tegaskan di sini ialah berkenaan dengan faktanya. Okay, fakta tak, namun yang kita nak kata di sini, yang kita nak tegaskan tadi kan berkenaan dengan satu fakta, Abu Hurairah tetap adalah orang yang memiliki hadis yang lebih banyak daripada sahabat yang lain. Okey. Dan sekaligus ini menunjukkan bahawa beliau adalah orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibn Amr. Hal ini, ya jemaah sekalian, boleh rujuk pada muka surat 333. Maaf ya, saya tak baca keseluruhannya. Sebab nanti dia jadi drag perbincangan ini. Kalau dalam kuliah biasanya boleh kita baca satu persatu kan, paragraf by paragraf. Tapi sekarang tak boleh lah. So Ustazah lompat perbincangannya. Yang penting faham isi kandungan daripada hadis 113 ini. Baik, lihat pada muka surat 333 atas sekali. Okay, di bahagian atas sekali dikatakan begini, bagaimanapun fakta menunjukkan bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an jauh lebih banyak dibandingkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr. So itu fakta yang tidak boleh kita nafikan. Okey, hal ini disebabkan Abu Hurairah memang banyak meriwayatkan kembali hadis-hadis Nabi. Sebab apa? Dia tinggal di kota Madinah. Tadi kita dah sebutkan Abdullah ibn Amr dia tidak tinggal di Madinah.
Okay, dia banyak menghabiskan masanya di Mesir dan juga sebahagian masanya dihabiskan di kota Taif. Berbeza dengan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah dia banyak masanya di kota Madinah. Sementara kedua hal ini tidak dimiliki oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat di sini, okey. Kalau semua lihat ya pada skrin saya ni di sini, para ulama sepakat, maknanya berkenaan dengan fakta bahawa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ia merupakan satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Yang mana kalau kita lihat pada senarai yang ada dalam gambar ini, maaf ya dalam bahasa Arab lah, tapi kalau nak cari nama Abu Hurairah yang belun warna biru, okay, belun warna biru itu adalah nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa jumlahnya? 5,374 hadis. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Jika hendak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, walaupun kita tidak menafikan ada juga sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang banyak. Okey. So, kalau dilihat kepada tempat yang kedua yang banyak setelah beliau ialah Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, iaitu 2,630. Ya, 2,630. Jadi, bayangkan 2,630 nak jangkau kepada 5,374, jauh gap dia. Sebab tu tadi saya kata, kita nak pusing mana pun perbincangan ini, tetap tidak boleh menguatkan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah bahawa Abdullah ibn Amr lebih banyak meriwayatkan hadis daripada dia, ataupun lebih banyak memiliki hadis daripada dia. Sebab Abu Hurairah di sini memiliki hadis ataupun dia meriwayatkan kembali hadis, dan orang ramai mendapatkan hadis daripada beliau dengan jumlah yang begitu banyak. Okey, kalau lihat di situ di sini saya letakkan di situ ialah Abu Hurairah ada 5,374, Abdullah ibn Umar 2,630. Anas ibn Malik jatuh pada tempat yang ketiga, iaitu 2,286. Aisyah radhiyallahu anha, iaitu perawi hadis di kalangan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, ialah jumlah hadisnya 2,210. Yang selebihnya, okay, boleh lihatlah pada gambar yang saya letakkan di sini. Itu merupakan di kalangan sahabat Nabi yang memiliki hadis dan juga meriwayatkan kembali hadis yang mereka miliki. So maknanya faktanya di sini ialah tetap menunjukkan bahawa Abu Hurairah adalah orang yang meriwayatkan perawi hadis yang banyak hadisnya. Okay, bukalah mana-mana dalam kitab ulum hadis contohnya kan, ketika membincangkan berkenaan dengan perawi hadis, pasti akan meletakkan Abu Hurairah di tempat yang pertama. Okey, baik. Seterusnya ya, kita lihat di sini. Kita nak simpulkan berkenaan dengan ketiga-tiga hadis yang dah kita bincangkan. Masih ingat lagi hadis kita yang ke-111 berkenaan dengan Ali? Ali ada apa? Dia ada memiliki catatan hadis. Di mana dia simpan? Di dalam pedangnya, sarung pedangnya. Dia keluarkan lembaran kan daripada sarung pedangnya, yang dah kita bincangkan dalam hadis kita yang ke-111 dalam bab 39 ini. Kemudian kita juga bincangkan hadis 112 berkenaan dengan Abu Syah. Pada waktu itu Abu Syah meminta Nabi SAW menuliskan untuk beliau hadis ataupun khutbah yang baginda sampaikan pada masa itu. Dan hari ini kita bincangkan hadis 113 berkenaan hadis Abu Hurairah itu tadi, yang menunjukkan bahawasanya Abdullah ibn Amr beliau menulis hadis Nabi SAW. Baik. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ketiga-tiga perbincangan ataupun ketiga-tiga hadis yang telah kita bentangkan perbincangannya itu,
menulis hadis ataupun menulis selain daripada Al-Quranul Karim bukan hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan hal itu ada keizinannya daripada Nabi SAW. Ya, kita dapati daripada ketiga-tiga hadis itu bahawa bila para sahabat menulis hadis, dan kalau dirujuk pada hadis kita yang ke-112 berkenaan dengan Abu Syah, kita dapati Nabi sendiri yang memberikan keizinan kepada orang ramai agar menuliskan hadis untuk Abu Syah itu tadi. Bermakna apa? Ada keizinan daripada Nabi SAW agar menulis hadis baginda. Cuma isunya sekarang, bila kita dapati ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mana Nabi kata, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Janganlah kalian catat apa saja yang berasal dariku kecuali Al-Quran. Ia hadis riwayat Muslim. Boleh dilihat ya, hadis ini ada dalam kitab kita muka surat 333. Jadi sekarang isunya daripada hadis yang pertama iaitu 113 hingga kepada hadis 113 kita yang kita bawa perbincangannya pada hari ini ialah berkenaan dengan ada bertentangan riwayat itu dengan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di sini ya kita dapati kedua hadis tersebut, iaitu kedua-dua kefahamannya. Satu berkenaan dengan boleh menulis hadis, di mana hadisnya 111 tadi kan, hadis 111, hadis 112, hadis 113. Ketiga-tiga hadis ini, ketiga-tiga riwayat itu tadi menunjukkan apa? Boleh menulis selain daripada Al-Quranul Karim. Kemudian kita ada hadis yang kedua, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di sini, yang mengatakan bahawasanya Nabi melarang menulis sesuatu daripada baginda melainkan Al-Quranul Karim. Jadi di sini ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengemukakan satu syarah atau satu penjelasan berkenaan dengan pertentangan yang berlaku antara kedua-dua hadis itu tadi. Kan sampai tersasul. Kedua-dua hadis itu tadi. Bagaimana dengan menggabungkan kefahaman yang ada pada kedua-duanya. Jadi, jika kita lihat pada muka surat 334, diberikan kepada kita dengan 5 penjelasan bagaimana boleh digabungkan kefahaman dalam kedua-dua riwayat tersebut. Iaitu satu riwayat yang mengizinkan, kedua adalah riwayat yang tidak mengizinkan. Baik, di sini ya kita dapati jadi isu ini diselesaikan dengan menggabungkan kedua-dua hadis. Pertama, beliau menjelaskan begini dalam kitabnya, larangan itu khusus ketika Al-Quran masih diturunkan, bimbang berlaku campur aduk antara hadis Nabi dan juga Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah gabungan kefahaman yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ini. Yang mana beliau kata, larangan yang tercantum dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an khusus berlaku saat Al-Quran masih diturunkan. Kerana adanya kekhawatiran, kebimbangan, berlaku campur aduk. Kan dia mix lah sampai kita tak tahu mana satu Al-Quran, mana satu hadis Nabi SAW. Jadi perkara itu dibimbangi berlaku. Maka dia kata begini, adapun keizinan yang Rasulullah SAW berikan terjadi setelah kekhawatiran tersebut tidak ada lagi. Jadi bila orang ramai ataupun masyarakat di kalangan para sahabat khususnya, mereka sudah dapat membezakan antara Al-Quranul Karim, antara hadis Nabi SAW, maka di situ kebimbangannya sudah tidak ada. Jadi bila kebimbangan itu sudah tidak ada, maka Nabi izinkan untuk menulis hadis baginda SAW. Ya, boleh ya. Ini adalah pendapat yang pertama. Baik, seterusnya, jika kita merujuk kepada penjelasan beliau yang kedua di sini, beliau katakan begini, larang jika Al-Quran dan hadis ditulis di satu tempat yang sama. Boleh juga
larangan itu berlaku, dia kata gini, atau Rasulullah SAW melarang apabila hadis dan Al-Quran ditulis pada satu media yang sama. Maksudnya kita ada satu buku. Ya, kita ada satu buku. Kemudian kita campur Al-Quran kita tulis di buku ini, hadis juga kita tulis di buku ini. Jadi bimbang. Bagi saya pendapat yang kedua ini masih lagi boleh dikaitkan dengan pendapat yang pertama, iaitu bimbang berlaku campur aduk antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga kita tidak dapat membezakan mana satu Al-Quran, mana satu hadis Nabi SAW. Jadi di sini ya jemaah, kita dapati bahawasanya bila seseorang, jika dia tulis hadis dan Al-Quran pada buku yang berbeza, hal itu dibolehkan. Ini menurut kepada penjelasan diberikan oleh Imam Ibn Hajar lah ya dalam kitab beliau. Baik, seterusnya dia kata dia kata begini, atau hadis larangan telah dihapus oleh hadis yang memberikan keizinan. Maknanya bila kita kata dihapus, maknanya hukumnya mansuh. Maknanya dah tak berlaku lagi hukum larangan itu tadi. Kerana ada hadis yang menyatakan berkenaan dengan keizinan yang diberikan oleh Nabi SAW, terutamanya yang kita nampak secara jelas Nabi memberikan keizinan kepada siapa? Abu Syah. Untuk dituliskan hadis baginda, itu khutbah baginda kepada beliau. Jadi kalau kita pergi kepada pendapat yang ketiga, dia kata gini, iaitu hukum itu dah terhapus bila Nabi SAW memberikan keizinan. Jadi dia kata begini, cara penggabungan inilah yang lebih kuat. Bagi dia begitu. Cara penggabungan yang nombor 3 ini lebih kuat kefahamannya. Namun kita ada pendapat yang keempat yang disebutkan berkenaan dengan menggabungkan kedua-dua pendapat, kedua-dua kefahaman hadis berkenaan dengan larangan menulis hadis dan juga keizinan menulis hadis. Jadi, kalau kita rujuk kepada yang keempat ini, dia kata gini, ada juga yang berpendapat bahawa larangan tersebut ditujukan kepada orang yang hanya bersandar kepada catatan sahaja, tanpa ada inisiatif untuk menghafalnya. Sementara mengenai pemberian keizinan itu tadi khusus diberikan kepada orang yang mencatat dan mahu menghafalnya. Maka ada juga pendapat yang begini disebutkan bila Nabi larang, bermakna orang itu cuma nak tulis sahaja, dia tak nak hafal. Sebab itu Nabi larang. Tetapi kalau dia tulis dan dalam masa yang sama dia hafal, maka hal itu diberikan keizinan oleh Nabi SAW. Ini maksud daripada pendapat kita yang keempat. Baik, kita juga ada pendapat yang kelima yang mengatakan ada pendapat hadis yang mengatakan ada pendapat bahawasanya hadis berkenaan dengan yang Nabi kata larangan itu tadi kan, ada kecacatan, iaitu kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai illah. Okey, dalam buku pun kata illah, iaitu cacat. Ada kecacatan pada hadis itu. Yang mana ada berpendapat hadis itu adalah ucapan daripada Abu Sa'id, bukan sabda Nabi SAW. Lah pula macam gitu pula Okey. So kita ada 5 pendapat di sanalah untuk menggabungkan antara kefahaman ataupun antara riwayat yang menyebutkan berkenaan dengan keizinan menulis hadis Nabi dan juga riwayat yang melarang menulis hadis Nabi SAW. Namun kita dapati begini kalau dirujuk kepada paragraf kita yang berikutnya, setelah pendapat yang kelima ini, dikatakan begini, para ulama menerangkan bahawa ada juga sekelompok di kalangan sahabat dan tabi'in yang memakruhkan mencatat hadis. Dia kata makruh catat hadis, dan mereka menganjurkan agar hadis-hadis yang diriwayatkan dari mereka itu dihafal, sebagaimana halnya dahulu mereka menghafalnya dari Rasulullah SAW atau sahabat Nabi. Jadi ada di kalangan guru lah, kita kata begini ada di kalangan guru yang terdiri di kalangan sahabat Nabi dan juga para tabi'in yang melarang pelajar mereka untuk mencatat, dan mereka lebih menggalakkan agar para pelajar yang mendapat hadis daripada mereka
menghafal apa yang mereka sampaikan, sebagaimana yang telah mereka sendiri lakukan ketika mereka mendapatkan hadis itu tadi daripada siapa? Daripada Nabi SAW dan juga sahabat daripada sahabat yang lain. Baik. Tetapi ya, keadaan itu berubah. Keadaan tadi berubah. Yang mana ketika semangat untuk menghafal hadis mulai melemah, para ulama pun bimbang akan hilangnya hadis Rasulullah SAW, maka dari itu mulailah mereka menulis hadis-hadis tersebut. Jadi masa kan kita selalu kata konteks berubah, keadaan berubah kan? Jadi keadaan berubah. Contoh kita kata dulu kita belajar, kita offline. Sekarang bila keadaan memerlukan kita online, kita perlu online. So di sana macam dulu Saudara Sakinah tak suka rekod, tak suka buat video dan sebagainya. Memang dia pantang. Memang saya pantang. Tapi kemudian maksud pantang tu ya, saya tak suka kalau ada orang yang ambil video saya mengajar dan sebagainya. Begitu. Itu prinsip saya lah ya ketika saya mengajar. Tapi kemudiannya ia berubah. Berubah kerana apa? Konteksnya berubah. Keadaan yang berubah yang memerlukan kepada sesuatu keadaan. Jadi di sini sama juga kan tentang penulisan hadis itu tadi. Pada asalnya, pada awalnya dianjurkan untuk menghafal, dan bagi para sahabat, sebahagian sekelompok para sahabat dan juga para tabi'in, mereka kata makruh menulis. Namun bila konteks berubah, keadaan berubah, yang mana pada situasi orang dah malas nak hafal, orang dah mungkin dari sudut penghafalan mereka tidak berapa kuat dan sebagainya, berubah keadaannya, beralih kepada penulisan hadis Nabi SAW. Ya, saya harap perkara ini jelas. Sama-sama ya kita jelas. Baik, jika kita merujuk ya berkenaan dengan penulisan hadis, di situ ya dijelaskan kepada kita. Saya nak tutup ya perbincangan kita pada hari ini, mengatakan bahawa orang yang pertama mengumpulkan hadis ialah Ibn Shihab Az-Zuhri, yang mana beliau lakukan adalah atas perintah Umar Abdul Aziz, yang pada masa itu merupakan khalifah kerajaan Bani Umayyah pada tahun 99 Hijrah. Ya, hal itu bermula secara rasmi. Jadi, kita tak kata bahawasanya pada zaman Nabi SAW hadis tidak ditulis. Hadis tetap ditulis. Ya, hadis tetap ditulis berdasarkan kepada perbincangan-perbincangan yang telah kita tampilkan itu tadi dalam hadis 111 hingga ke 113. Bukti jelas bahawasanya ada hadis yang ditulis pada zaman Nabi SAW, hadis ditulis oleh para sahabat. Cuma pada masa itu hadis yang ditulis dijadikan sebagai simpanan pribadi mereka. Betul tak? Kita lihat Ali radhiyallahu an. Dia tulis, dia simpan secara pribadi. Dia letak di mana? Di dalam sarung pedangnya. Sama juga dengan Abu Hurairah. Ada orang dia yang mencatat hadis, lalu berikan kepada dia, dia simpan sebagai simpanan pribadi mereka. Jadi semua orang ada catatan hadis mereka, tetapi catatan hadis mereka adalah untuk simpanan mereka. Okey, untuk rujukan mereka. Kan macam kita buat nota kita lah ya. So maknanya kita buat sebagai rujukan kita. Namun bila sampai kepada pada zaman kerajaan Bani Umayyah, yang mana pada masa itu kepimpinan beralih kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, beliau melihat bahawa menulis hadis, mengumpulkan hadis dalam sebuah buku adalah satu keperluan dan kepentingan dalam konteks masyarakatnya pada masa itu. Jika tidak dilakukan hal yang sedemikian, ia akan menyebabkan hadis hilang begitu sahaja. Jadi, kita panggil begini. Bermula pada zaman Umar Abdul Aziz ini, pengumpulan hadis, penulisan hadis dilakukan secara rasmi. Mengapa secara rasmi? Kerana ianya adalah atas perintah kerajaan. Okay, atas perintah ataupun arahan daripada seorang khalifah, seorang pemimpin kerajaan yang mengeluarkan perintah kepada orang yang diberikan arahan itu, antaranya ialah Ibn Shihab Az-Zuhri. Sebenarnya perbincangannya panjang ya, tapi kalau boleh rujuklah dalam kisah dalam
buku-buku yang membincangkan berkenaan dengan penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal kekecohan berkenaan dengan isu boleh ke tidak menulis, kemudiannya ada pula yang mengatakan tak boleh dan macam-macam lah. Itu dah dibincangkan lama oleh para ulama dalam kitab mereka. Jadi kalau sesiapa yang tak sempat untuk rujuk kepada kitab-kitab yang besar, saya boleh berikan cadangan untuk mendapatkan kitab ini. Ini buku saya lah yang saya tulis untuk memudahkan rujukannya. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki buku ini, boleh rujuk pada halaman yang ke 100, pada halaman 29 pada satu topik yang saya muatkan berkenaan dengan pengumpulan dan pembukuan sanad secara rasmi. So di sini saya ada nyatakan berkenaan dengan bagaimana pengumpulan hadis itu berlaku, dan daripada tindakan ataupun daripada perintah Umar Abdul Aziz itu tadi kan, yang akhirnya menyebabkan penulisan dan pembukuan hadis menjadi berleluasa ataupun lebih bersemarak, yang menyebabkan banyak kitab-kitab hadis muncul, dan itulah yang kita dapat hingga ke hari ini. Alhamdulillah, dengan atas usaha ataupun inisiatif yang dilakukan bermula daripada Umar Abdul Aziz itu tadi, hingga ke hari ini kita dapati kitab-kitab hadis dapat kita baca, yang akhirnya ianya menjadi pembelajaran dan pengajaran kita yang kita gunakan hinggalah ke hari ini. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja sebenarnya perbincangan kita untuk hadis ke 113 kita, dan kita dah habis bincangkan berkenaan dengan isu adakah boleh menulis selain Al-Quranul Karim ataupun tidak. Jadi jawapannya jelas, daripada hadis 111 hingga hadis 113 kita dapati boleh sahaja menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terbaik ialah kalau sekiranya di samping kita menuliskan tadi, kita dapat menghafal apa yang kita catat dan dapat disimpan dengan sebaik-baiknya catatan yang berisi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pengajian kita yang bab ke-39 sebab dia panjang jugalah. Saya bimbang drag perbincangan ini, tapi saya cuba sedaya upaya untuk ringkaskan isi perbincangan yang ada dalam bab 39. Akhirnya berjayalah juga Betul kita ada hadis yang ke 114, tapi tak apa, tinggalkan sahaja. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk kepada hadis perbincangan bab yang baru. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.